Salam sejahtera murid-murid dan selamat kembali kepada video ulang kaji pada hari ini. Jadi hari ini kita nak bersambung dengan topik fokus kita yang ke-8 iaitu Malayan Union. Okay. Cikgu akan menggunakan nota flashcard yang telah cikgu share dalam grup pada malam ini. Okay. Untuk topik ini terdapat tiga bahagian yang cikgu akan bincangkan secara sepintas lalu dan kemudian kita akan mencuba satu soalan. Okay, jadi tanpa melengahkan masa, mari kita lihat nota flashcard kita. Flashcard tingkatan 4, muka surat 101. Okay, jadi faktor yang bahagian pertama yang kita akan lihat ialah faktor ataupun gagasan ataupun ciri-ciri Malayan Union. Okay. Bahagian ini pun sebenarnya sudah ada dua pecahan. Satu ialah murid-murid harus faham mengapakah Malayan Union diperkenalkan oleh British, dan yang kedua ialah apakah itu gagasan Malayan Union, apakah yang ada di dalam Malayan Union, apakah kandungan, apakah perkara, okay, apakah ciri-ciri Malayan Union. Jadi sekiranya soalan tanya apa yang cikgu sebut tadi, perkara, kandungan, ciri-ciri, mereka sedang bertanya tentang perkara yang sama, iaitu apa yang ada dalam Malayan Union yang kita akan bincangkan sekarang. Jadi yang pertama kita pergi kepada faktor dulu. Okay. Faktor ataupun sebab British memperkenalkan Malayan Union adalah yang utamanya ialah melicinkan pentadbiran, meningkatkan pelaburan ekonomi. Okay, ini dua faktor yang utama dia. Nak melicinkan pentadbiran sebab pada masa itu British telah pun menjajah atau menguasai kebanyakan negeri di tanah Melayu. Okay, tetapi negeri-negeri tersebut bukannya dijajah secara serentak. Maksudnya ada yang British menjajah terlebih dahulu dan ada yang kemudian. Okay, jadi negeri-negeri itu pun tidak dijajah semua dalam satu pentadbiran tetapi dalam 3 kumpulan, iaitu NNMB, Negeri-Negeri Melayu Bersekutu, Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu, NNMTB, dan NNS, Negeri-Negeri Selat. Okay, maka ini merumitkan pentadbiran. Maksudnya pentadbiran itu susahlah sebab ada 3 kumpulan. Jadi British perlu uruskan negeri-negerinya ikut cara lain-lain dalam 3 kumpulannya. Okay. Jadi untuk jadikan semua perkara pengurusan di dalam 3 buah, di dalam semua negeri-negeri yang dijajah oleh British di tanah Melayu, lebih untuk menyenangkan urusannya, British pun memperkenalkan Malayan Union untuk gabungkan semua sekali. Lebih senang bila digabungkan semua sekali di bawah satu ketua, di bawah satu sistem, maka dia dapat melicinkan pentadbiran, licin bagi dia jalan dengan lancar. Yang kedua ialah meningkatkan pelaburan ekonomi. Jadi sebenarnya Malayan Union ini seperti mana yang kita tahu adalah diperkenalkan selepas Perang Dunia Kedua. Selepas Perang Dunia Kedua, British kembali ke sini. British ingin mengembalikan image tanah Melayu supaya pelaburan ekonomi di sini akan ditingkatkan. Okay. Jadi itu adalah untuk keuntungan British lah. Dan selain itu, cikgu nak tambah satu lagi di sini, iaitu yang sangat yang satu isi yang sangat berkaitan dan senang untuk kita ingat tentang Malayan Union, iaitu tujuan dia juga adalah untuk menggantikan BMA. Okay. Sekiranya murid-murid masih ingat, sebelum diperkenalkan Malayan Union, setelah British kembali ke tanah Melayu, British mulakan pentadbiran mereka dengan BMA terlebih dahulu. Okay, iaitu British Military Administration, BMA, yang sebelum ini diperkenalkan dahulu, kemudian barulah
BMA itu diperkenalkan untuk mengembalikan keamanan di tanah Melayu, kemudian barulah diperkenalkan Malay Union untuk gantikan BMA kerana BMA hanyalah sementara. Okay. Selain daripada 3 faktor utama ini, ada lagi faktor tambahan di sebelah kanan, iaitu nak jimatkan kos, jimatkan perbelanjaan. Bila digabungkan semua negeri-negeri tadi, maka cukai yang perlu dibayar apabila nak menghantar barangan melalui sesebuah negeri, sesebuah kumpulan negeri ke kumpulan negeri yang lain akan berkurangan lah. Itu dapat menjimatkan kos, memperkukuh pertahanan. Jadi tentera-tentera, ketenteraan di negeri-negeri ini dapat digabungkan bersamalah. Dan yang akhir sekali, yang ini untuk keuntungan British lah, membolot kekayaan negara kita. Baik, itu adalah faktor Malay Union diperkenalkan. Sekarang kita sambung kepada bahagian kedua, iaitu ciri-ciri Malayan Union. Ciri-ciri Malayan Union, kita boleh gunakan satu akronim untuk mengingatkan, iaitu RN3K. 3000, RN3000, RN3K. Apa tu RN3K? RN tu untuk Raja-Raja Melayu. 3K itu K pertama, kesatuan. K kedua, ketua pentadbir. K ketiga, kewarganegaraan. Okay. Jadi murid-murid harus ingat jugalah isi dia. Okay. Kesatuan yang K yang pertama ni, kesatuan. Apa maksud dia? Maksudnya digabungkan. Okay. Kesatuan digabungkan 3 kumpulan negeri seperti yang cikgu sebut tadi, NNMB, NNMTB dan NNS. Kecuali Singapura. NNS sebenarnya ada 3 buah negeri, tapi Singapura terkecuali, tidak dimasukkan. Okay, yang kedua, ketua pentadbir. Ketua pentadbir Malayan Union ialah Gubernur. Sekiranya boleh ingat dengan lengkap, Gubernur British. Sekiranya tak boleh, diketuai Gubernur. 2 perkataan saja, diketuai Gubernur. Itu K yang kedua, diketuai Gubernur. K yang ketiga, kewarganegaraan jus soli. Yang ini, asas kewarganegaraan Malayan Union ialah prinsip jus soli. Okay? Iaitu rakyat yang lahir di tanah Melayu dan Singapura boleh jadi warga negara Malayan Union. Dan yang akhir sekali ialah RM tadi, Raja-Raja Melayu menjadi ahli majlis Raja-Raja. Okay? Raja-Raja Melayu menjadi ahli majlis Raja-Raja. Bila mereka jadi ahli, mereka hanya boleh bincangkan soal agama dan adat Melayu. Perkara lain-lain seperti ekonomi, pendidikan dan berkaitan dengan pentadbiran negara, semua ini Raja-Raja Melayu tiada kuasa. Tiada kuasa untuk tanya, tiada kuasa untuk bincang. Mereka hanya boleh bincang soal agama sebagai ahli majlis Raja-Raja. Itulah ciri-ciri Malayan Union. Jadi, seperti yang kita lihat di sini, apabila Malayan Union diperkenalkan, kita nampak sangat-sangat jelas bahawa ketuanya orang British. Raja-Raja Melayu, kuasa dia hanya agama. Warga negara pula diberi kepada semua orang yang lahir di tanah Melayu dan Singapura. Maka kita nampak sangat-sangat ada 2 kumpulan orang yang akan rasa sangat marahlah bila melihat Malayan Union. Siapakah mereka? Kumpulan yang pertama yang terjejas yang kita nampak tadi, Raja-Raja. Okay? Tak ada kuasa, hanya ada kuasa dalam agama. Jadi Raja-Raja tidak gembira dengan Malayan Union. Yang kedua, kumpulan kedua yang terjejas ialah kumpulan orang Melayu. Orang Melayu turut tidak gembira tentang Malayan Union. Sebabnya kita nampak raja mereka sudah kehilangan kuasa. Yang pertama. Kedua, kita nampak dari segi rakyat kewarganegaraan negara ini, ramai yang akan jadi rakyat. Siapa-siapa saja yang datang sini. Tak kisah dia orang India ke, orang Cina ke, orang Pakistan ke. Kalau kita pada hari ini kan, kita ada ramai pekerja buruh dari negara asing. Okay? Jadi pada masa itu sama jugalah, pada masa itu orang bukan Melayu ini kebanyakannya datang sebagai imigran. Okay? Jadi semua imigran itu
Kalau lahir saja di sini, terus otomatik jadi rakyat, jadi warga negara. Maka itu akan menjejaskan hak orang Melayu. Okay. Jadi oleh itu kesan daripada Malayan Union adalah apa yang kita nak bincang yang seterusnya, iaitu apakah kesan Malayan Union dan kesan daripada Malayan Union ini akan membawa kepada satu peristiwa yang besar, iaitu penentangan orang Melayu dan raja-raja Melayu terhadap Malayan Union. Jadi kedua-dua ini juga gabungkan dalam topik yang sama kerana kesan Malayan Union itulah yang membawa kepada penentangan ataupun yang menjadi faktor kepada penentangan orang Melayu dan raja-raja Melayu terhadap Malayan Union. Jadi sama-sama kita lihat apakah sebab dia. Cikgu telah bina satu lagi akronim di sini, iaitu hilang dua ketua longgar. Hilang dua maksudnya ada dua benda yang hilang, dan ketua longgar itu adalah isi ketiga dan isi keempat berkaitan dengan faktor penentangan Malayan Union. Okay. Untuk faktor penentangan Malayan Union, kita boleh fikir apabila kita fikir secara logiknya, seseorang boleh menentang sesuatu, semestinya sesuatu itu telah mengambil daripadanya apa yang dia nak, apa yang dia suka. Okay, selalunya kita tidak akan menentang sesuatu yang kita suka, betul tak? Secara logiknya kita akan, kalau kita suka benda itu, kita akan sokong. Tetapi kalau sesuatu yang berlaku itu menyebabkan kita hilang sesuatu yang kita nak, kita memang sangat-sangat suka, kita akan menentang benda itu. Itu kebiasaan lah. Sebagai seorang manusia, itulah reaksi kita. Jadi di sini, kata kunci dia, kita harus ingat, mesti ada hilang. Itu hilang sesuatu. Apa yang orang Melayu hilang sehingga mereka, ataupun raja-raja Melayu hilang sehingga mereka menentang Malayan Union, kehabis-habisan sehingga mereka berjaya nanti untuk menghapuskan Malayan Union, untuk memberhentikan Malayan Union. Jadi, kita lihat yang pertama, raja hilang kuasa. Yang ini senang. Okay, cikgu nak ubah sedikit di sini untuk murid-murid senang ingat. Raja hilang kuasa. Ini yang paling utama kita nampak lah. Mengapa mereka begitu sedih? Kerana tak ada kuasa dah, tadi kita dah nampak. Hanya ada kuasa dalam agama. Yang kedua, orang Melayu. Mengapa orang Melayu menentang? Orang Melayu hilang apa? Hilang hak mereka. Rakyat, raja ada kuasa, rakyat pula ada hak. Okay? Jadi, raja sudah hilang kuasa dia, orang Melayu pula hilang rakyat, orang Melayu pula hilang hak mereka. Hak sebagai apa? Hak sebagai penduduk asal di sini. Okay? Hilang hak mereka, hak keistimewaan mereka. Jadi, mengapa mereka boleh hilang hak ini? Antaranya sebabnya ialah kewarganegaraan yang longgar. Longgar, kata kunci yang keempat ini, longgar. Kewarganegaraan dia sangat longgar. Siapa-siapa sahaja lahir di sini, ingat tadi, jus soli, siapa-siapa yang lahir di sini boleh jadi rakyat. Jadi kewarganegaraan terlalu longgar, sangat senang nak jadi rakyat. Okay, jadi yang terakhir sekali, ketua. Jadi mengapa raja boleh hilang kuasa? Kerana ketua untuk Malayan Union ialah Governor British. Orang British yang jadi ketua, bukan raja. Jadi yang tambahannya yang di sini, murid-murid juga boleh tambah. Sekiranya mampu untuk ingat, tentunya kita boleh tambahkan lagi isi dia, iaitu tanah Melayu dijajahlah menjadi tanah jajahan mutlak British. Kesan daripada pengenalan Malayan Union. Dan tambahan huraian tadi, mengapa raja hilang kuasa? Raja hanya berkuasa dalam soal agama. Okay, dan kerajaan negeri juga terjejas. Akhirnya tanah Melayu akan sukar mencapai merdeka sekiranya Malayan Union diteruskan. Yes. Jadi yang ini juga murid-murid boleh ambil sebagai rujukan. Sekiranya soalan tanya, ramalkan apa yang akan terjadi sekiranya Malayan Union diteruskan. Semua ini tentulah
tak lari daripada semua ini, sebab ini adalah kesan dia, akibat dia, apa yang akan berlaku kalau Malayan Union berjaya. Jadi dengan itu kita sambung kepada bahagian terakhir untuk topik ini, iaitu bagaimanakah ataupun cara ataupun bentuk penentangan Malayan Union. Bagaimanakah orang Melayu dan raja-raja Melayu menentang Malayan Union dengan segala upaya mereka sehingga berjaya memberhentikan pelaksanaan Malayan Union. Kita lihat yang poin di muka surat 106. Cikgu highlightkan 4 isi berkaitan dengan raja dan 5 yang berkaitan dengan rakyat. Okay, kita lihat yang raja dahulu. Sultan. Apa yang sultan-sultan buat? Okay, apabila mereka tahu tentang Malayan Union dan mereka ingin menentang Malayan Union. Yang pertama, sultan membawa kes Malayan Union ke Mahkamah Tinggi England. Yang kedua, ada sultan juga yang hantar surat bantahan sehingga ke London. Dan mereka sebenarnya juga ada menyuarakan bahawa sekira diperlukan mereka akan terbang, mereka akan ambil kapal terbang sampai ke London untuk menentang. Yang ketiga, Sultan juga menyokong Kongres Melayu. Apa tu Kongres Melayu? Kongres Melayu tu perhimpunan besar-besaran semua persatuan orang Melayu di seluruh tanah Melayu. Jadi Kongres ini adalah dijalankan oleh rakyat, tetapi Sultan juga, raja-raja juga sokong. Dan Sultan akhirnya di bawah nasihat Dato' Onn Jaafar, mereka memulau upacara pelantikan Gubernur Malayan Union pada 1 April 1946 semasa British ingin melantik Gubernur Malayan Union. Sultan-sultan semua tidak menghadirkan diri. Mereka telah tak hadirlah. Okay, yang ini yang murid-murid. Mereka, kalau kita cakap dalam konteks sekolah, ponteng. Okay, tapi ini bukan ponteng. Ini mereka ingin menunjukkan bahawa mereka tidak sokong perkara ini, maka mereka memulau. Kita panggil ni memulau. Jangan tulis ponteng pula nanti dalam peperiksaan. Sultan memulau. Dengan caranya tidak hadir, memulau upacara pelantikan Gubernur Malayan Union. Dan untuk rakyat-rakyat pula, apa yang rakyat lakukan? Rakyat-rakyat gunakan cara seperti akhbar. Mereka tulis akhbar, utusan Melayu untuk menyebarkan berita tentang Malayan Union kepada semua rakyat. Okay, supaya ramai orang tahu tentang perkara ini dan boleh datang bersama untuk menentang. Ada juga perempuan, wanita yang menyertai penentangan seperti Halimah Tun Abdul Majid. Terdapat juga persatuan, mereka juga bentuk persatuan sebab seorang, kita tahu, tak cukup kuasanya. Okay. Jadi, bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Okay, jadi kita mesti bersatu. Jadi, orang Melayu membentuk persatuan dan mengadakan bantahan melalui Persatuan Melayu dengan mengadakan perhimpunan besar-besaran. Beribu-ribu orang berhimpun untuk menunjukkan dalam perhimpunan tersebut, mereka angkat sepanduk dan membuat demonstrasi, menunjukkan dalam sepanduk mereka tu tertulis hapuskan Malayan Union. Ya, jadi dalam itu mereka nak sampaikan kepada orang British bahawa orang Melayu memang tak mau Malayan Union. Jadi, dan langkah seterusnya pemimpin-pemimpin Melayu mengadakan kongres. Dalam kongres itu mereka menubuhkan persatuan yang secara keseluruhan yang melibatkan orang Melayu di seluruh tanah Melayu, iaitu penubuhan UMNO, yang tujuan penubuhannya ialah untuk menentang Malayan Union. Baiklah, itulah cerita dia tentang Malayan Union. Sekarang kita sambung kepada latihannya. Cikgu akan gunakan latihan dalam modul Pascal pada hari ini. Muka surat 19. Malayan Union 1946 diperkenalkan bagi menggantikan BMA. Nyatakan faktor-faktor penubuhan Malayan Union. Jadi sebenarnya murid-murid, soalan ini sekiranya kita lihat, jawapan dia sudah ada dalam bahagian atas ni.
menggantikan BMA adalah salah satu jawapannya. Jadi kadang-kadang kalau memang tak ada ikhtiar, tak ada idea langsung, jangan putus asa. Bacalah soalan dengan sebaik-baiknya dan gunakanlah isi yang mana yang rasa kemungkinan adalah jawapan dia. Jangan putus asa, mesti ada jalan. Ya, jadi okey, 18 ni terlalu besar pula, cuba kecilkan lagi. 14 mungkin cukup dah untuk jawapan kita. Okey, baik. Nyatakan faktor-faktor. Jadi kita terus guna faktor-faktor, nyatakan tu kita buang faktor-faktor penubuhan Malayan Union ialah adalah untuk untuk lebih untuk bahasa yang lebih lengkap kita boleh tulis adalah untuk menggantikan BMA. Dan apa lagi? Melicinkan pentadbiran. Untuk selamat, kita tambahlah lagi apa yang kita ingat. Selain itu, meningkatkan ekonomi. Tak susah pun. Meningkatkan ekonomi je yang isi yang kita biasa gunakan dalam apa ni, hilang pula alamak. Yang biasa kita gunakan dalam KBAT. Sekali lagi lah, cikgu type faktor-faktor penubuhan Malayan Union ialah adalah untuk baik. Dia memang suka hati ya. Di mana nak pergi isi dia. Baik. Macam ni. Okey, dapat. Okey. Baik. Ini jawapan untuk 2A. Kita sambung pula kepada 2A ni menggantikan BMA 1 markah, melicinkan pentadbiran 1 markah, meningkatkan ekonomi 1 markah. Tapi markah penuh masih 2 markah. Okay, kita sambung kepada ciri-ciri Malayan Union. Okay, apakah ciri-ciri Malayan Union? Ingat, RM3K. RM3K. Jadi ciri-ciri Malayan Union ialah RM tu Raja Melayu sebagai ahli Majlis Raja dan 3K. K yang pertama, kesatuan NNMB, NNMTB dan NNS. Selain itu, K yang kedua, diketuai Gubernur British. Dan K yang terakhir, kewarganegaraan Jus Soli. Habis 4 markah dapat di tangan. Tetapi sekiranya nak selamat, kita juga boleh tambahkan lagi isi dia. Okey, iaitu kita boleh tambahkan sebenarnya di sini. Tinggal satu isi, kecuali Singapura. Okey. Jadi sebenarnya kalau murid-murid tulis kecuali Singapura, murid-murid akan dapat 1 markah lagi lah di bahagian Singapura. Jadi 1 markah untuk Raja-Raja Melayu sebagai ahli Majlis Raja-Raja. Ya, susun Sat. Okey, susun. Okey, macam ni. Dan kita cuba semak sekejap. Jadi Raja-Raja tak boleh lah. Tak boleh nak semak. Tak bagi sangat. Raja-Raja Melayu. Okey, jadi tak apalah lah. Cikgu akan guna arrow untuk point sahajalah. Raja-Raja Melayu sebagai ahli Majlis Raja 1 markah, kesatuan sini sampai NNS 1 markah, kecuali Singapura 1 markah, diketuai Gubernur British 1 markah, kewarganegaraan Jus Soli 1 markah, 5, tetapi maksimumnya 4. Okay, tetapi seperti yang cikgu selalu ingatkan, tulislah lebih, jangan kurang. Okay. Akhirnya, mengapakah berlakunya penentangan tersebut? Gambar menunjukkan penentangan tadi yang cikgu sebut sepanduk yang mereka angkat ni, Malaya Formulae, Malayan Union not wanted. Inilah yang mereka angkat
sepanduk ni semasa ada perhimpunan untuk tunjukkan kepada government dan Rhys Williams ini ahli parlimen British yang mereka menentang, betul-betul menentang Malayan Union. Jadi inilah yang kita nampak bentuk penentangan Malayan Union. Sekejap. Apakah berlakunya penentangan tersebut? Okay, jadi yang ini kita ingat kembali, tadi kita ada belajar faktor penentangan. Inilah masa dia untuk kita nak ceritakan tentang faktor penentangan, iaitu ingat, biasanya orang menentang sesuatu ada kaitan dengan mereka kehilangan sesuatu. Apa yang mereka hilang? Okay, itulah jawapan dia. Okay, jadi di sini murid-murid sebenarnya boleh gantikan mengapakah dengan faktor. Faktor berlakunya penentangan tersebut ialah yang pertama, yang senang, hilang yang pertama. Pertama ialah raja hilang kuasa. Hilang yang kedua ialah orang Melayu hilang hak. Yang ketiga, hal ini kerana Malayan Union diketuai Governor British dan kewarganegaraan Jus Soli. Habis. Okay, 4 narka. Okay, dan sekiranya kita ingin tambah seperti biasanya cikgu nak selamat. So kita tambah satu lagi. Selain itu, tanah Melayu menjadi huruf besar tanah Melayu menjadi tanah jajahan mutlak British. Ataupun raja hanya ada kuasa dalam soal agama pun boleh. Terpulanglah mana satu yang anda ingat. Baik, itulah jawapan dia. Raja hilang kuasa 1 markah, orang Melayu hilang hak 1 markah, Malayan Union diketuai Governor British 1 markah, kewarganegaraan Jus Soli 1 markah, tanah Melayu menjadi tanah jajahan mutlak British 1 markah. 5 markah tetapi maksimum dia 4. Jadi dapatlah 10 markah untuk soalan ini. Baik, itu sahaja perkongsian cikgu pada hari ini. Malayan Union ini adalah topik yang selalu berulang dalam soalan SPM. Jadi jangan kita abaikan, kita cuba ingatlah isi-isi berkaitan dengan Malayan Union. Sekian, terima kasih.